Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Selangor set 2. Kita lihat soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6. Berdasarkan graf fungsi kuadratik di raja 1, soalan A, tentukan persamaan paksi simetri. Kata kunci di sini adalah paksi simetri. Jadi untuk mendapatkan persamaan paksi simetri, kita boleh terus menggunakan rumus, iaitu x sama dengan negatif b per dengan 2a. Jadi di sini kita kena pasti apakah nilai b dan juga nilai a berdasarkan kepada fungsi yang telah diberi kepada kita, iaitu x kuasa 2 tolak x tolak 6. Jadi di sini a adalah perkali bagi x kuasa 2. Jadi perkalinya adalah 1. Kemudian b adalah perkali bagi x, jadi negatif 1. Kemudian c di sini adalah negatif 6. Jadi kita akan gunakan a sama dengan 1 dan juga b sama dengan negatif 1. Jadi kita gantikan nilai, iaitu negatif 1 per dengan 2 darab dengan 1. Dan kita akan dapat 1 per 2. Jadi jawapan kita adalah x sama dengan 1 per 2. Selanjutnya soalan B, tentukan titik minimum atau maksimum. Kita lihat pada raja, kita ada titik minimum. Dia berada titik paling bawah sekali di sini. Kita akan dapatkan koordinat dia. Jadi kita akan dapatkan nilai x dan juga nilai fx. Jadi nilai x kita dah dapat, iaitu 1 per 2. Kemudian kita kena tentukan pula nilai fx ataupun nilai y dia. Untuk mendapatkan nilai fx, kita cuma gantikan nilai x sama dengan 1 per 2 di dalam fungsi kuadratik ni. Jadi kita ambil fungsi kuadratiknya fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6. Kita gantikan x tu dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 2 lagi tolak dengan 6. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai fx sama dengan negatif 25 per 4. Kemudian jawapan akhir kita akan tulis dalam bentuk koordinat. Iaitu x adalah 1 per 2. Kemudian fx adalah negatif 25 per 4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan, kita ganti nilai, kita dapat 1 dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. A, nyatakan akas bagi penyataan berikut. Seterusnya, tentukan sama ada akas tersebut benar atau palsu. Jika 8 tolak 2A kurang daripada 18, maka 2A kurang daripada 6. Di sini, selepas daripada perkataan jika adalah perkara P. Selepas perkataan maka adalah perkara Q. Kemudian kita akan nyatakan akas, bermaksud kita akan terbalikkan implikasi ini. Kita akan sebut jika Q maka P. Maka jawapan kita, jika 2A kurang daripada 6, maka 8 tolak 2A kurang daripada 18. Selanjutnya kita nyatakan nilai kebenaran bagi akas ini. Jika 2A kurang dari 6, maka 8 tolak 2A kurang dari 18 adalah benar. Selanjutnya kita lihat soalan B. Tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Justifikasikan jawapan anda. Kita lihat premis 1. 10 boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi pernyataan ini adalah benar. Seterusnya premis 2. 20 boleh dibahagi tepat dengan 5 dan ini juga adalah benar. Kemudian kesimpulan. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Jadi kesimpulan ini adalah palsu. Kerana tak semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Contohnya, nombor 2, 4, 6, 8 tak boleh bahagi dengan 5. Jadi di sini kesimpulannya adalah palsu. Bila satu kesimpulan itu adalah palsu, maka hujah ini merupakan hujah yang lemah dan tidak meyakinkan. Dan justifikasinya adalah kerana
kesimpulannya palsu. Sebenarnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan Akas dapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan nilai kebenaran 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan bahawa hujah ini lemah dan tidak meyakinkan berserta dengan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Jadual 1 menunjukkan tambang bas di antara beberapa tempat iaitu P, Q, R, S dan T. Soalan A, berdasarkan maklumat dalam jadual 1, lengkapkan graf berpemberat dan tidak terarah di ruang jawapan. Kita lihat pada ruang jawapan diberi kepada kita P dan Q. Dan P dan Q pemberatnya adalah 3 ringgit. Jadi kita labelkan di sini 3 ringgit. Kemudian kita akan sambung dengan QR. QR tambahnya 5 ringgit. Di sini kita ada dah huruf Q. Jadi kita kena buat huruf R. Jadi untuk letakkan R ini kita boleh letakkan di mana-mana saja yang sesuai, secara rawak saja. Jadi kita akan gunakan pembaris, kemudian kita labelkan sebagai R, kemudian kita label dengan RM5. Okay, seterusnya PR, PR RM2.50. Kita dah ada P, kita dah ada R. Jadi kita sambung saja. Guna pembaris, jadi RM2.50. Kemudian seterusnya PS RM2.30. Kita dah ada P, kita akan buat S pula. Kita letak kat sini S RM2.30 dan seterusnya kita label. Kemudian yang terakhir ST RM4.20. Kita dah ada S, kita letakkan T di mana-mana saja. Buat guna pembaris, kemudian kita label T dan pemberatnya RM4.20. Jadi jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya soalan B, lukis satu pokok berdasarkan jawapan anda di 3A. Kata kunci di sini adalah pokok. Untuk nak faham pokok ni, bilangan bucu mesti lebih 1 daripada bilangan tepi. Okay, kalau kita lukis tadi, kita ada 5 bucu. Kemudian kita bilang tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepi pun ada 5 juga sini. Tepi itu adalah garis yang menghubungkan 2 bucu. Ada 5. Jadi bila kita nak lukis pokok, bila bucu 5, tepi mesti ada 4 saja. Itu syarat pokok. Kemudian syarat yang seterusnya untuk pokok ni, semua bucu mesti bersambung. Jadi semua bucu bersambung, jadi kita lukislah semua bucu yang kita ada tadi. Kemudian kita sambungkan berdasarkan kepada jawapan kita pada A tadi. Kita ada 5 bucu tapi kita ada 4 tepi. Dan untuk pokok ni dia boleh banyak pilihan jawapan. Kita boleh lukis macam lain asalkan dia memenuhi syarat tadi. Ini jawapan untuk soalan B. Seterusnya dalam segi pemberian markah, untuk soalan A, graf berpemberat dan tidak terarah ini kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk B, pokok, kita akan dapat 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 4. Raja 2 ialah kemeraja Venn yang menunjukkan bilangan unsur di dalam set semester, set A, set B dan set C. Soalan A, diberi NA sama dengan N kurungan B kesatuan C pelengkap. Cari nilai X. Okay, soalan ini berkaitan dengan bilangan unsur yang ada di dalam set. Pertama sekali kita lihat NA, iaitu bilangan unsur yang ada di dalam set A. Jadi bulatan ini adalah set A. Jadi kita kira bilangan unsur yang ada 10 tambah 2 tambah 4 tambah dengan 4X. Jadi kita dapat 16 tambah 4X. Bilangan unsur ini sama dengan bilangan unsur B kesatuan C kemudian pelengkap. Okay. Lebih kesatuan C iaitu keseluruhan B dan keseluruhan C. Sini C, kemudian sini B. Okay. Kemudian dia ada pelengkap. Pelengkap maksudnya selain daripada B dengan C. Jadi di sini kita lihat selain dari B dan C kita ada 4X dan juga 2X. Jadi 4X tambah 2X sama dengan 6X. Jadi kita dah tulis persamaan linear dia 16 tambah 4X sama dengan 6X.
Jadi kita akan selesaikan persamaan ini. 16 tolak 4x sama dengan 6x. Jadi x sama dengan 8. Jadi untuk penggunaan kalkulator, cikgu boleh tunjuk di sini. Jadi untuk penggunaan kalkulator, kita akan tekan 16 tambah 4x, alpha calculate, kemudian kita tekan 6x. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan, dan kita akan dapat jawapannya 8. Selanjutnya untuk soalan B. Pengguna Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan set semesta X kesatuan Y kesatuan Z. Pada rajah di ruang jawapan, lorekkan set. Kita lihat pada ruangan jawapan, kita ada B1 Roman X kesatuan Z. Jadi untuk melorek kawasan, antara salah satu kaedahnya, kita akan letakkan nombor pada setiap ruang dalam rajah kita. Di nombor ini kita letak secara rawak. Ruang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, kemudian kita senaraikan unsur yang ada di dalam set X. Dalam X kita ada 2 dan 3. Kemudian untuk Z kita ada 5 dan 6. Kemudian operasi yang dilakukan adalah U, iaitu kesatuan. Bila kesatuan, kita ambil keseluruhan yang ada dalam X dan yang ada di dalam Z. Jadi jawapan dia adalah 2, 3, 5 dan 6. Jadi kita akan lorekkan kawasan 2, 3, 5, 6. Sini 2, lajak ke 3, lajak ke 5 dan 6. Jawapan kita untuk soalan B1 Roman. Selanjutnya B2 Roman, X kesatuan kurungan Y persilangan Z pelengkap. Jadi seperti biasa, kita akan letakkan nombor pada ruang-ruang yang ada di sini. Kemudian kita akan selesaikan yang di dalam kurungan terlebih dahulu. Itu kita ambil Y. Y terdiri daripada 3, 4 dan 5. Kemudian untuk Z pelengkap. Z pelengkap ni adalah selain daripada Z. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Kemudian operasinya di sini adalah N, iaitu persilangan. Persilangan ni maksudnya apa yang ada dalam Y ada juga di dalam Z pelengkap ni. Nombor yang sama. Nombor yang sama di sini adalah 3 dan 4. Dan jawapan dalam kurungan adalah 3 dan 4. Selanjutnya kita buat pula X. X adalah 2 dan 3. Kemudian operasinya adalah U kesatuan. Kita ambil X, kemudian kita buat kesatuan dengan jawapan di dalam kurungan tadi. Jadi jawapan kita yang terakhir adalah 2, 3 dan 4. Kita lorekkan 2, 3 dan 4. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A tadi, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman terdapat 1 markah dan 2 Roman terdapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Encik Amsyar bekerja sebagai seorang jurutera dengan gaji bersih bulanan RM5,500. Dia juga menerima sewa bulanan rumahnya sebanyak RM500. Jadwal 2 menunjukkan perbelanjaan Amsyar pada bulan Disember. Encik Amsyar ingin membeli sebuah kereta baru dengan berharga RM50,000. Dia ingin mengumpul 10% pada harga kereta untuk membayar deposit dalam masa setengah tahun. Bolehkah Encik Amsyar mencapai matlamat keuangannya? Justifikasikan jawapan anda. Encik Amsyar dia perlu kumpul 10% daripada harga kereta selama setengah tahun, iaitu 6 bulan. Jadi pertama sekali kita kena tentukan berapakah simpanan bulanannya ataupun lebihan perbelanjaan bulanannya. Jadi kita kena dapatkan aliran tunai Encik Amsyar, iaitu kita ambil jumlah pendapatan ditolakkan dengan jumlah perbelanjaannya di sini. Jadi jumlah pendapatannya kita akan ambil RM5,500 tambah dengan sewa RM500. RM500 ni adalah pendapatan pasif. Jadi keseluruhan jumlah pendapatannya adalah RM6,000. Jadi kita ambil RM6,000. Kita tolakkan dengan semua perbelanjaan di sini. Kita tambah 1,200, 780, 500, 750, 400, 550, 700 dan juga 500. Jadi kita akan tolak dengan RM5,380 dan kita akan dapat jawapannya
RM620. Jadi berlaku lebihan RM620 sebulan. Itu aliran tunai positif. Kemudian 10% daripada harga kereta RM50,000, Encik Amsyar sama dengan RM5,000. Jadi bermaksud Encik Amsyar perlu mendapatkan simpanannya sebanyak RM5,000. Jadi kita akan ambil 620 darabkan dengan setengah tahun, iaitu 6 bulan. Dan kita akan dapat di sini RM3,720. Ini bermaksud selama tempoh 6 bulan simpanannya hanya RM3,720. Dan untuk membayar 10% tadi dia perlu kepada RM5,000. Ini bermaksud Encik Amsyar tidak dapat mencapai matlamat keuangannya. Jadi jawapan kita di sini adalah tidaklah. Kemudian alasannya, jumlah wang yang dia dapat dalam tempoh 6 bulan itu kurang daripada RM5,000. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Kita mendapatkan aliran tunai Encik Amsyar 1 markah, kemudian 10% 1 markah. Kemudian kita dapatkan keseluruhan simpanannya 1 lagi markah. Kemudian kita menyatakan tidak berserta dengan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 6. Dalam satu tinjauan untuk mengkaji hubungan antara masa dan bilangan pekerja, diperhatikan bahawa masa diperuntukkan T minit untuk mengemas meja meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan C di sebuah hotel. Walau bagaimanapun, masa tersebut didapati berkurang jika bilangan pekerja P yang mengemas meja adalah lebih ramai. Diberi 20 orang pekerja menggunakan 150 minit mengemas 250 set meja yang mempunyai 8 tempat duduk. Okay, soalan A, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Baiklah, soalan ini adalah berkenaan dengan ubahan. Kita lihat ubahan yang pertama, dia cakap masa T minit mengemas ini meningkat apabila semakin ramai bilangan pelanggan. Jadi T dia berkadar langsung dengan C. Jadi kita tulis T berkadar langsung dengan C. Kemudian seterusnya dia cerita lagi, masa tersebut didapati berkurang jika bilangan pekerja yang mengemas adalah lebih ramai. Jadi T kemudian dia berkadar songsang dengan bilangan pekerja. Jadi kita letak per dengan P. Jadi ini adalah ubahan untuk T, C dengan P. Kemudian kita akan tukarkan bentuk ubahan ini kepada bentuk persamaan. T sama dengan KC per P. Bila kita ubah kepada ubahan kepada persamaan, kita akan letak K sebagai pemalar. Dan seterusnya kita akan lihat pula nilai-nilai yang dibagi dalam soalan. Diberi 20 orang pekerja. Jadi kat sini P sama dengan 20. Kemudian masa dia adalah 150 minit di sini, iaitu T 150. Kemudian nilai P pula. Kat sini dia ada 250 set meja yang mempunyai 8 tempat duduk. Jadi kita untuk bilangan pelanggan, kita akan ambil 250 darab dengan 8. C. Pelanggan iaitu 250 terdarabkan dengan 8. Jadi kita dapat 2000. Jadi ada 2000 pelanggan di sini. Kemudian kita akan gantikan nilai-nilai ini di dalam persamaan kita. 150 sama dengan 2000 C per dengan P 20. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Cara menekan kalkulator, kita akan masukkan 150 dan alpha calculate. Kemudian kita tekan pecahan. Kita masukkan 2000 X. Kita gantikan C dengan X. Kemudian kita perkan dengan 20. Kemudian kita tekan shift, calculate dan kita tekan sama dengan. Kita dapat K sama dengan 1.5. Seterusnya kita akan tuliskan persamaan kita dengan menggantikan nilai K. Jadi T sama dengan 1.5 C per dengan P. Seterusnya terlihat soalan B.
Hitung bilangan pekerja yang diperlukan untuk mengemas 105 set meja dalam masa 1 jam 30 minit. Masa dia, time dia, T tu adalah 1 jam 30 minit. Jadi kita akan tukarkan kepada unit minit. Jadi 1 jam 60 minit tambah dengan 30, kita dapat 90 minit. Kemudian untuk C, untuk pelanggan, kita ada 105 meja darabkan dengan 8. Dan kita akan dapat 840 orang. Kemudian P, kita akan cari nilai P, itu pekerja dia sini. Jadi kita akan gantikan nilai, kita ambil persamaan pada A tadi, iaitu T 90 sama dengan 1.5, C adalah 840 per dengan P. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator, sama macam tadi, kita tekan 90, alpha calculate, kemudian kita tekan pecahan 1.5 darab dengan 840, kemudian perkan dengan P. P ni kita gantikan dengan X. Kemudian kita tekan shift, calculate dan kita tekan sama dengan. Dan kita dapat jawapannya adalah 14. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita menulis ubahan, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai, kita akan dapat nilai K di sini 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita gantikan nilai 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Jadual 3 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans Karisma. Puan Imelda berumur 38 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Beliau ingin membeli polisi insurans hayat bernilai RM180,000 dari syarikat insurans Karisma. Beliau juga ingin menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans itu menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 35% nilai muka asas pada kadar premium bagi setiap 1000 ialah RM1.75 mengikut umur dan status kesihatan Puan Imelda. Hitung jumlah premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Imelda. Jadi kita nak kira premium tahunan. Pertama sekali kita lihat Puan Imelda mahu membeli polisi insurans hayat bernilai RM180,000. Jadi di sini kita tengok pada jadual 3, umurnya 38 tahun. Dia seorang perempuan dan bukan perokok. Jadi kadarnya adalah RM1.63 bagi setiap 1000. Jadi Puan Imelda nak 180,000. Jadi kita akan ambil 180 darablah dengan kadar setiap 1000 iaitu RM1.63. Jadi sama dengan RM293.40. Kemudian dalam masa yang sama dia nak tambah penyakit kritikal. Dan penyakit kritikal itu hanya memberi perlindungan 35%. Jadi kita ambil 35% daripada nilai yang dia nak tadi 180,000. Dan kita akan dapat RM63,000. Kemudian untuk RM63,000 ini kadarnya adalah RM1.75 bagi setiap 1000. Jadi kita ambil 63 darab dengan RM1.75 dan kita akan dapat RM110.25. Jadi seterusnya kita akan tambah 180,000 tu dengan tambah penyakit kritikal tadi. Jadi RM293.40 tambah dengan 110.25. Dan kita akan dapat RM403.65. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Kita mendapatkan nilai 180,000 tadi, dapat 1 markah dan penyakit kritikal 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 8. Raja 3 menunjukkan graf jarak masa sebuah teksi dalam masa 24 minit. Soalan A, nyatakan nilai P jika teksi itu berada dalam keadaan pegun selama 6 minit. Kata kunci di sini adalah pegun. Pegun ni maksudnya berhenti.
Jadi untuk mendapatkan keadaan berhenti terlihat pada rajah pada graf, iaitu berada pada graf yang mendatar di sini. Jadi P sampai ke 14 masanya adalah 6 minit. Jadi untuk dapatkan P kita ambil 14 tolak 6 dan kita akan dapat 8. Jadi jawapan kita di sini adalah 8 minit. Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, hitung nilai Q jika laju teksi bagi 10 minit terakhir ialah 72 km per jam. Ini nilai Q di sini. Untuk mendapatkan laju, kita akan ambil jarak bahagi masa. Di sini jarak bahagi masa sama dengan 72. Masa adalah 10 minit. Kita kena dapatkan jarak. Jadi untuk mendapatkan jarak pada graf ini, di sini, kita akan ambil Q tolak dengan 17. Itu jarak. Kemudian kita bahagikan dengan masa dia adalah 10 minit. Dan 10 minit ini kita kena bahagikan dengan 60 untuk tukar dari minit kepada unit jam. Kemudian kita samakan dengan 72. Dan di sini kita boleh terus tekan calculator. Jadi kita akan tulis dulu langkah pengiraan kita. Kemudian kita akan guna calculator. Kita akan tekan pecahan dulu. Kemudian kita ambil Q iaitu X ganti dengan X tolak 17. Kemudian kita per dengan 10 bahagi dengan 60. Kemudian shift calculate 72. Kemudian kita tekan shift calculate dan kita tekan sama dengan. Dan di sini kita akan dapat nilainya adalah Q sama dengan 29. Seterusnya untuk soalan B, 2 Roman, huraikan selengkapnya gerakan teksi untuk tempoh 10 minit terakhir. Jadi kata kunci di sini huraikan. Untuk menghuraikan pergerakan, kita kena nyatakan 3 perkara. Yang pertama adalah masa. Kemudian yang kedua adalah jarak. Dan yang ketiga adalah laju dia. Jadi di sini masa kita dah ada, telah pun diberi 10 minit. Kemudian laju pun telah pun diberi pada kita 72 km per jam. Jadi kita kena dapatkan jarak. Jadi untuk mendapatkan jarak, tadi Q kita dapat 29 kan. Jadi jaraknya 29 tolak dengan 17. Jadi kita dapat 12 km. Jadi apabila soalan bertanyakan tentang huraian gerakan, kita kena nyatakan 3 perkara ini. Untuk graf, jarak masa. Masa, jarak dan juga laju. Jadi kita karang sedikit ayat lah untuk soalan ini. Contohnya, teksi tersebut bergerak sejauh 12 km dalam masa 10 minit dengan laju 72 km per jam. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemudahan markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Untuk soalan B, 2 Roman, terdapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 9. Darjah 4 menunjukkan satu jalan lurus AB. AB melalui titik tengah di antara bandar F dan bandar G yang dilukis pada satu satah kartes. Soalan A, tentukan koordinat titik tengah bagi bandar F dan bandar G. Di sini kita ada bandar F dan bandar G. Kita sambung macam tu, dan di sini adalah titik tengah dia. Titik tengah tu dia berada pada garis A dan juga B. Jadi untuk mendapatkan titik tengah, kita akan gunakan rumus titik tengah, iaitu X tambah X per 2 dan Y tambah Y per dengan 2. Jadi di sini untuk bandar F, koordinatnya adalah negatif 71. Kemudian untuk bandar G, koordinatnya di sini kita boleh baca sebagai 31. Jadi kita akan ambil X tambah X, kemudian Y tambah Y. Jadi untuk soalan A, X yang pertama adalah negatif 7, tambahkan dengan 3, bahagi dengan 2. Kemudian Y pula, 1 tambah 1, bahagi 2. Negatif 7 tambah 3 adalah negatif 4, bahagi 2 dapat negatif 2. Kemudian 1 tambah 1, bahagi 2 dapat 1. Jadi koordinat titik tengahnya adalah negatif 1, 2. Seterusnya soalan B. Sebatang jalan lurus KL dibina. Jalan tersebut adalah selari dengan jalan
lurus AB dan melalui bandar F. Okey, dia ada satu lagi jalan yang selari dengan AB dan dia lalu bandar F. Jadi kalau kita nak boleh lukis, dia lebih kurang macam ni. Dia ada satu lagi garis macam tu dan selari dengan AB. Jadi kita kena dapatkan persamaan garis lurus. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus, kita akan guna Y sama dengan MX tambah C. Kita kena cari nilai M dulu, kemudian cari nilai C. Untuk mendapatkan nilai M, kita boleh menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Sini kita lihat garis KL kita. Kita kena dapatkan nilai M. Untuk mendapatkan nilai M untuk KL, kita boleh menggunakan garis AB. Sebab kedua-dua garis ini adalah selari. Apabila satu garis itu selari, nilai M dia adalah sama. Jadi kita akan dapatkan M menggunakan garis AB. Sebab AB ni kita ada dua titik yang kita ketahui koordinat dia. Sebenarnya di sini, koordinat ni adalah 0, 2. Kemudian di sini titik tengah tadi, koordinatnya adalah negatif 2, 1. Jadi kita ambil Y tolak Y per dengan X tolak X. 2 tolak 1 per dengan sifar tolak negatif 2. Dan di sini kita akan dapat nilainya adalah 1/2. Jadi M dia adalah 1/2. Seterusnya, dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai M sama dengan 1/2 yang terdapat tadi. Kemudian kita gantikan pula dengan nilai X dan juga Y. X dan Y ini kita akan ambil pada titik F ini. Sebab titik ini berada pada garis KL. Jadi X negatif 7, Y 1. Jadi 1 sama dengan 1/2 darab negatif 7 tambah C. Kemudian kita terus tekan kalkulator sebagaimana yang kita tekan untuk soalan yang sebelum ini tadi. Caranya sama je. Jadi terdapat C sama dengan 9/2. Jadi jawapan akhir kita akan tulis balik. Y sama dengan M itu 1/2X tambah dengan C 9/2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan ini. Untuk soalan 9A, titik tengah kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, kita dapatkan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 10. Itu soalan terakhir dalam bahagian A. 10A. Rajah 5A menunjukkan bentangan sebuah pepejal geometri. Diberi diameter bulatan ialah 14 cm dan S sama dengan 25 cm. Soalannya, hitung tinggi dalam cm pepejal geometri tersebut. Baiklah, pertama sekali kita kena pasti apakah pepejal geometri ini. Dia ada bulat, kemudian dia ada sektor. Jadi pepejal ini adalah sebuah kon. Jadi kalau kita lukis kon macam ni, diameter dia 14. Okay. Kemudian S tu adalah panjang sisi 25. Jadi kita kena dapatkan tinggi kon di sini. Jadi di sini kita telah membentuk segitiga 90 darjah sebenarnya. Jadi kita nak dapatkan tinggi, kita akan gunakan teorem Pythagoras. Kita ambil segitiga tu, jadi diameternya 14, jadi jari dia di 7. Jadi untuk mendapatkan tinggi kon 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2, kemudian kita punca 2. Dan kita akan dapat jawapannya untuk tinggi adalah 24. Seterusnya untuk soalan B, rajah 5B menunjukkan gabungan bentangan rajah 5A dengan sebuah pepejal geometri yang lain. Diberi sepadu gabungan pepejal geometri tersebut ialah 4312. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung nilai T dalam cm. Okey, tadi di sini adalah kon. Kemudian satu lagi bentuk ini ada dua bulat dengan satu segi 4. Ini adalah silinder. Jadi gabungan isi padu kon dan silinder bersamaan dengan 4312. Jadi kita akan gunakan rumus kon dan rumus silinder. Ini untuk rumus kon adalah 1/3 pi j kuasa 2t tambah dengan isi padu silinder pi j kuasa 2t. Kemudian kita ganti nilai 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan
J jarinya adalah 7 kuasa 2 ter dengan T yang terdapat tadi 24. Kemudian kita tambah dengan silinder iaitu pi 20/27. J nya sama dengan kon 7 kuasa 2 dan darabkan dengan tinggi T di sini. Kemudian kita samakan dengan keseluruhan sisi padu 4312. Jadi di sini kita telah pun membentuk persamaan linear. Jadi sama macam soalan-soalan sebelum ni, kita boleh guna kalkulator dengan menggantikan nilai T itu dengan X. Kemudian untuk simbol sama dengan, kita akan guna alpha calculate. Jadi langkah nak tekan kalkulator tu sama macam soalan-soalan sebelum ini. Jadi cikgu tak tunjuk dah di sini. Dah terus tekan saja kalkulator dan kita akan dapat nilai T sama dengan 20. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula.